Tu. Jadi soalan seterusnya saya ingin tujukan kepada kedua-dua panel yang seperti kita ketahui pelbagai usaha inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan seperti pendedahan tadi, syarikat swasta, NGO juga untuk mengurangkan sisa pepejal. Mereka mengadakan program seperti Hari Kita Semula, Hari Alam Sekitar, Hari Bumi, banyak lagi. Jadi walau bagaimanapun yang kita dapat lihat sekarang bahawa ia tak memberi kesan besar terhadap pengurangan sisa pepejal atau pengurusan sisa sistematik. Jadi apa pendapat doktor mengenai isu yang dijalankan oleh pihak kerajaan, syarikat swasta dan NGO ini? Boleh Encik Syarul boleh memberikan pendapat dulu untuk soalan ini? Terima kasih. Okey, bagi menjawab persoalan tu, saya ingin mengimbas kembali mengapa sambutan Hari Kita Semula diadakan. Sebenarnya Kita Semula ni telah dilancarkan pada tahun 1993 oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bagaimanapun sejak dilancarkan pada tahun 1993, sambutannya agak kurang memberangsangkan. Maka ini terpaksa dilancarkan semula pada 2 Disember tahun 2000 bagi objektif untuk memupuk tabiat kita semula di kalangan rakyat Malaysia dan melaksanakan 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle. Sasarannya ialah kita nak mencapai 20% dalam tempoh 20 tahun. Jadi pada sekarang ni telah pun saya rasa telah mencapai sasaran tu. Cuma tinggal lagi ialah dari segi perlaksanaannya mungkin kita kena improvise. Kita perbaiki untuk menambah baik bagaimana kita nak menggalakkan masyarakat kita untuk terus menjadikan kita semula sebagai satu tabiat ataupun sebagai satu budaya. Jadi kalau kita sebut tentang kempen, apa-apa kempen di Malaysia ni, sama ada kempen anti dadah ke, kempen anti denggi ke, ataupun kempen apa sahaja, ianya akan bermula dan berakhir. Dia tak ada satu orang kata satu continuity daripada program ataupun kempen yang kita lakukan. Kita terpaksa lakukan berkali-kali sehingga akhirnya masyarakat mula menyedari tentang peranan ataupun kepentingan kempen tersebut. Maka sebab itu di Malaysia ni kita kena ikat dia dengan satu peraturan ataupun undang-undang supaya ini tidak lagi dijadikan sebagai satu kempen tapi sebaliknya sebagai satu budaya. Dulu kempen kita semula, sekarang ni budaya kita semula. Kita nak jadikan dia sebagai satu benda yang mesti buat, mesti ataupun perlu dibuat supaya kita dapat mengurangkan sampah dan juga memanjangkan lagi hayat tapak perusahaan sedia ada di Malaysia ni. Jadi mesej untuk alam sekitar ni bukan sahaja untuk satu golongan masyarakat saja, ia mencakupi semua peringkat umur. Maka itu kerajaan mensasarkan golongan terutamanya di sekolah ni, kalangan pelajar-pelajar ni sebagai ejen yang akan menjadi satu ejen perubahan pada masa akan datang. Jadi kita harap pada masa akan datang mereka akan jadi pelapis ataupun mereka yang akan menentukan hala tuju hala tuju alam sekitar. Jadi sebenarnya peranan ini perlu dilakukan secara berterusan, mendidik, mengajar dan memberi kesedaran kepada masyarakat ni perlu dilakukan setiap masa. Jadi supaya kita dapat mengimbangi antara jumlah penghasilan sampah tadi dengan pengurangan melalui cara yang lebih lestari. Jadi masyarakat kita ni dia lebih, saya rasa saya menyokong apa yang diutarakan oleh Dr. Hasrina tadi. Kita perlukan satu peraturan, kita perlukan satu undang-undang, kita perlukan satu mekanisme supaya masyarakat perlu mematuhi peraturan tersebut. Contohnya sekarang ni kalau kita tengok SOP, kalau kita tak ikut SOP, kita akan berhadapan dengan satu masalah lagi besar kerana pandemik ini sangat serius, makin serius sekarang ni. Bila ada setengah orang dia masuk ke satu tempat, dia tak mengikut SOP, mereka tak scan, mereka tidak memeriksa suhu dan sebagainya. Akhirnya inilah antara individu, mereka sendiri tak tahu mereka pembawa wabak ini, tapi mereka lah antara yang menyebarkan wabak ini. Kita takut
perkara beginilah yang berlaku. Begitu juga dengan apa yang kita buat sekarang ni. Kalau kita nak melaksanakan satu program, contohnya kita nak buat kita semula ni, kita kena ada satu bentuk peraturan yang mengikat kita untuk membuat perkara tu seolah-olah macam memaksa lah, macam Dr. Sinan tadi sebut. Jadi kita kena paksa anak kita mayang, akhirnya dia akan jadikan solat itu sebagai satu kemestian. Dia perlu buat tanpa disuruh. Begitulah rakyat Malaysia ni. Mula-mula dia kena paksa dan kena ikut peraturan tu, barulah kita dapat ni. Kalau saya ambil contoh lah, di sebuah negara, contoh di Eropah, salah satunya di Denmark, mereka kena bayar setiap sampah yang mereka buang. Mereka buang dalam tong sampah dan ada satu lori yang akan ambil sampah ni. Apabila lori ini sampai, mereka akan timbang. Sama ada menggunakan robot yang ada lengan yang panjang tu, dia angkat je tong tu, dia tahu berat. Dan print driver ni akan print receipt daripada monitor lori tu. Dia akan bagi masuk dalam peti surat. Ni amat awak punya sampah 2 kg RM20. Kalau kita kena buat macam tu, agaknya banyak tak sampah yang kena buang hari-hari? Sebab kita tahu jumlah sampah, macam kita bayar bil elektrik kan. Kita tahu banyak kita guna, banyaklah kita bayar kan. Nak tak kita bayar? Sanggup tak kita bayar sampah yang kita buang tadi tu? Itulah antara benda yang kita perlu lihat. Adakah kita perlu buat sehingga ke tahap itu? Dan sekarang ni sebenarnya kerajaan lebih banyak, walaupun sudah ada peraturan dan ada perundangan, tetapi kita lebih menekankan dari segi pendidikan. Kita nak didik masyarakat kita supaya benda tu bukan satu benda yang perlu dipaksa. Mereka ikut peraturan tetapi sebagai satu kaedah sukarela. Mereka suka dan rela buat benda tu. Barulah saya nampak kempen yang kita laksanakan ataupun apa sahaja yang kita lakukan tu akan mencapai matlamatnya. Okay, terima kasih. Terima kasih Cik Syarul. Bagaimana pula pendapat Dr. Nora untuk isu ini? Saya setuju dengan apa yang Cik Syarul cakap, tapi sebenarnya benda ni pun tadi saya dah terangkan terlebih dahulu, sebab soalan benda tu berkait-kaitkan. Jadi sebenarnya apa yang telah disoalkan ni saya telah terangkan terlebih dahulu sebelum ni. Jadi mungkin kita nilai untuk masa tu kita teruskan. Di sini faktor umur lah memainkan peranan untuk kita terapkan budaya ini. Jadi semua bermula daripada rumah yang saya dapat simpulkan. Jadi untuk soalan yang seterusnya untuk saya tujukan kepada panel Encik Syarul. Unsung hero ataupun wira yang tidak didendang adalah gelaran yang perlu diberikan kepada semua barisan pekerja pembersihan seperti SWM Environment, di mana mereka antara orang yang paling berisiko terdedah kepada penularan COVID untuk musim sekarang. Jadi apakah cabaran yang dihadapi oleh SWM sewaktu menguruskan sisa buangan di kala pandemik COVID ini melanda? Terima kasih. Bagi menjawab soalan ini adalah sebagai sebuah konsesi pengurusan sisa pekerja dan perencanaan awam, pihak SWM Environment sentiasa meningkatkan dari segi perkhidmatannya kepada masyarakat, terutamanya dalam menguruskan sisa pekerja dan perencanaan awam. Bagaimanapun dalam situasi pandemik COVID-19 ini, kita juga tidak terlepas daripada masalah ataupun daripada cabaran untuk untuk menghadapi suasana sebegini. Ini adalah kali pertama kita berhadapan ya. Jadi agak sukar pada peringkat awal yang kita nak memastikan bagaimana kita nak memastikan supaya pekerja-pekerja ataupun kaki tangan SWM sentiasa terlindung daripada wabak ini. Jadi pada peringkat awal kami terpaksa membelanjakan kita terpaksa mengeluarkan sedikit kos untuk membeli peralatan-peralatan seperti PPE ataupun mask untuk diberikan kepada pekerja-pekerja dan memastikan mereka mematuhi peraturan ataupun
mematuhi SOP supaya mereka bekerja dalam suasana ataupun dalam situasi yang selamatlah. Dan mereka juga turut dibekalkan dengan alat sanitasi untuk memudahkan mereka membersihkan diri ketika mereka sebelum mereka bekerja dan selepas mereka balik daripada tempat kerja. Dan salah satu risiko yang paling kerap ditemui adalah apabila mereka terpaksa membersihkan sisa-sisa yang daripada kita panggil sisa klinikal lah. Contohnya macam face mask ni, pelitup muka ni, sebenarnya banyak yang kita lihat, yang lazimnya kita lihat mereka buang di tepi jalan. Jadi pekerja-pekerja SDM kena bersihkanlah pelitup-pelitup muka yang dibuang begitu saja. Jadi saya ingin mengesyorkan kepada masyarakat supaya memastikan setiap pelitup muka yang ingin dibuang tu perlu digulung ataupun dilipat kemudian diikat menggunakan tali ataupun string yang ada di bahagian pelitup muka tu, kemudian masukkan dalam plastik, ikat dia ataupun seal dia, kemudian masukkan dalam tong sampah. Itu cara yang paling selamat yang saya ingin syorkan kepada masyarakat supaya amalkan benda ni. Ini yang telah kami lihat beberapa kes tadi, di mana apabila kita membuang dengan cara yang selamat, insya-Allah tidak akan memberi kesan apa-apa kepada baik masyarakat sekitar ataupun pekerja-pekerja SDM. Itu yang saya nampaklah. Selain daripada itu, sebenarnya pekerja-pekerja SDM juga terdedah dengan bukan semasa pandemik ni, bukan sahaja pandemik ni, mereka juga terdedah dengan waktu mereka bekerja, mereka terdedah juga dengan kemalangan, mereka terdedah dengan berurusan dengan benda-benda tajam. Contohnya kaca ataupun benda-benda besi-besi tajam tu, mereka seringnya cedera akibat daripada melakukan kerja-kerja menguruskan sisa-sisa yang berbahaya. Ada juga sisa yang mudah meletup seperti bateri, ada juga yang mudah terbakar, ada juga haiwan-haiwan yang berbisa. Mereka ini adalah satu kelaziman waktu mereka bertugas. Jadi kita sentiasa memastikan pekerja-pekerja kita sentiasa dilindungi ataupun mereka diberikan kelengkapan yang cukup untuk mengatasi bahaya ataupun mengelakkan mereka daripada mendapat kecederaan yang lebih serius. Terima kasih. Terima kasih Cik Syarul. Jadi sebelum kita ke sesi soalan Q&A, jadi soalan yang terakhir yang seperti kita dah kupas tadi bersama Dr. Nora juga pasal penguatkuasaan undang-undang. Jadi pelbagai akta yang dah diperkenalkan dan digubal juga oleh kerajaan seperti Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 672 dan banyak lagi. Tapi apa yang kita lihat, sampah lagi banyak di tempat pelupusan sampah. Sedangkan kalau nak bicara pasal undang-undang tadi, Jepun berjaya melaksanakan undang-undang berkenaan pengurusan sisa. Dan bukan di negara kita pula. Jadi apa pendapat Encik Syarul lah yang kita perlu kita lakukan, kenapa ada perbezaan dalam pelaksanaan undang-undang antara negara luar dan negara kita? Ingin saya jelaskan bahawa sebagai sebuah negara membangun, Malaysia ni sebenarnya kita perlukan masyarakat yang mempunyai tahap kesedaran yang tinggi. Bukan saja kita kena bergantung pada peraturan undang-undang. Undang-undang itu adalah sebagai pelengkap. Yang penting sekali ialah tahap kesedaran masyarakat. Sekiranya masyarakat kita mempunyai kesedaran yang tinggi, kita tak perlu lagi peraturan kerana mereka sudah ada peraturan diri yang sangat tinggi dan mereka sendiri yang melaksanakan satu perkara itu tanpa disuruh ataupun tanpa dikenakan denda dan sebagainya. Itu adalah satu benda yang patutnya kita lihatlah. Akta-akta telah pun digubal. Memang kita dah ada akta, kita ada peraturan dan sebagainya, tetapi pelaksanaan mungkin masih kurang disebabkan oleh apa yang saya sebutkan tadi, mungkin tahap pendidikan. Pendidikan kita yang lebih penting, itu yang perlu diberi penekanan. Yang keduanya ialah rakyat ataupun masyarakat perlu faham mengapa peraturan itu diwujudkan. Kerana ada orang tak faham. Kita letak papan tanda denda RM500, orang masih buang lagi di tapak tersebut.
Ini adakah dia faham ke tak faham? Ini satu persoalan. Ada orang dia tak perlu buang di tepi jalan kerana mereka tahu kalau mereka buat begitu ia akan menyebabkan masalah sampingan. Jadi dia tahu. Jadi itu adalah kesedaran yang kita nak tanamkan kepada masyarakat kita. Jadi sebenarnya meletakkan satu denda juga satu perkara yang kita perlu lihat. Kerana kalau dendanya terlalu tinggi orang susah nak buang. Orang susah nak bayar. Mereka akan mencari alasan untuk mengelak daripada membayar jumlah denda yang tinggi. Tapi kalau kita letak denda yang paling rendah dan mereka mampu bayar, saya rasa itu lebih efektif. Contohnya pada sebelum ni saya pernah berada di MUA, dan mana pegawai daerah MUA pada masa sudah mencadangkan supaya denda ni diturunkan supaya orang yang kena denda tu mampu bayar. Kalau dia tak mampu bayar, dia tak akan bayar, dia akan cuba mengelak daripada membayar denda tersebut. Ini satu lagi benda yang kita kena tengoklah dari segi peraturan ni. Yang seterusnya ialah bila kita nak buat satu pendakwaan, contohnya pihak SW Corp yang diberi kuasa untuk mendenda, mereka perlu mencari bukti dan melihat bukti depan mata mereka. Ini ada satu benda yang susah sekali. Orang lain yang buang, bila kita lihat dalam tong sampah ada banyak barang recycle. Kita ada peraturan khas khusus untuk recycle ni. Kerana kalau kita campur barang recycle dalam tong sampah, mereka akan didenda. Tapi tuan rumah tu boleh claim bahawa sampah yang ada dalam tong tu adalah jiran dia. Jadi macam mana kita nak jatuhkan pendakwaan? Ini satu benda yang kita perlu lihatlah dari segi keberkesanan undang-undang ataupun peraturan itu, adakah boleh dilaksanakan atau tidak, dan bagaimana kita nak memastikan supaya peraturan yang kita wujudkan itu benar-benar berkesan dan memberi impak kepada tabiat masyarakat kita. Jadi kalau kita nak wujudkan macam mana peraturan di negara Jepun ataupun di negara-negara maju, mereka ada undang-undang peraturan dan mereka sangat takut dengan peraturan tu. Contohnya dulu masa saya duduk di Durham di UK, saya tinggal di rumah ibu saudara saya di sana. Saya tanya bagaimana mereka melaksanakan cara pembuangan sampah di sana. Mereka sangat takut kalau didenda, kerana kalau didenda mereka kena bayar 2,000 untuk setiap satu kesalahan. Bayangkan tak ada orang sanggup nak buat kesalahan kerana peraturan yang sangat berat ni. Dan mereka benar-benar serius. Mereka betul-betul ambil tindakan terhadap kesalahan-kesalahan ni. Dan kalau kita nak wujudkan masyarakat minda kelas pertama seperti Jepun, mesti ada kerjasama antara kedua-dua pihak, antara penguasa ataupun kerajaan dan juga masyarakat ataupun rakyat. Kerana kalau tak ada orang yang buang sampah, tapi ada orang yang mengutip sampah ni, maka itu adalah minda kelas pertama. Tapi kalau minda kelas 2 pula adalah ada orang yang buang sampah dan ada orang yang kutip sampah. Dan minda kelas 3 adalah ada yang buang sampah tapi tak ada yang kutip sampah. Ini tiga situasi. Yang mana kita berada sekarang? Kalau kita nak minda kelas pertama, mesti tak ada orang yang buang sampah dan ada orang yang bersihkan sampah. Kalau dah di Jepun tu, masyarakat dia sendiri yang bersihkan sampah. Macam mana pekerja macam SWM nak kutip sampah? Sebab tak ada sampah. Sebab mereka tak suka buang di tepi jalan. Ini satu perkara yang kita perlu lihat dan kita perlu tanamkan dalam masyarakat kita supaya masyarakat kita akan terdedah dengan kaedah ataupun cara hidup sebegini. Mereka yang sayangkan alam kita, mereka tak suka cemarkan alam kita, maka mereka tak nak buang sampah ni bersepah-sepah begitu saja. Jadi peraturan juga sangat penting. Ia perlu dijalankan secara selari supaya ianya dapat diseimbangkan antara kedua-duanya. Jadi saya rasa ini dapat menjawab persoalan yang telah dikemukakan tadi, insya-Allah. Okey, kalau ada soalan seterusnya boleh kemukakan benda ni. Terima kasih Cik Syarul pada pendapat yang dilontarkan oleh Encik. Jadi ada penambahan daripada Dr. Nora untuk soalan yang terakhir ini sebelum kita mulakan kepada sesi soal jawab. Silakan. Okey, saya sebenarnya minta maaf, saya kurang arif lah untuk bercakap mengenai peraturan dan perundangan yang terlibat dalam sistem pejal ni.
Tapi apa yang saya boleh kongsikan adalah saya tambah sikit cerita Cik Syarul tadi dari waktu-waktu masa yang ada ni sikit. Contoh kalau tadi cerita di Perancis ke di Denmark tadi Cik Syarul, kalau di Korea pula kan lebih kurang sama cerita macam tu. Kalau di Korea mereka memang sangat susah lah nak buang sisa makanan yang kita bercakap dengan sisa makanan kan. Jadi dekat luar rumah tu sekarang ni kebanyakan tempat-tempat di bandar-bandar mereka ni dia nak memperluaskan lah. Dia ada satu sistem dekat luar tu di mana dia punya sisa dia tu dia akan buang sejak 2013 ni. Dia satu sistem. Jadi daripada sisa makanan dalam rumah dia akan bawa keluar apartmen, ke luar rumah dia dan ditimbang dekat situ. Dia ada guna sistem RFID dekat situ. Dia timbang, dia tengok berapa, dia ada ID tag semua kan, dia tag punya ID and then dia cakap hari ni sisa masuk berapa, kerana mereka perlu bayar sisa yang dia buat, sisa makanan yang dia buat tu. Lagi banyak sisa makanan keluar daripada rumah dia, lagi banyak dia kena bayar. Rata sebulan dia kena bayar RM25 RM25 untuk membayar sisa makanan yang dia buang puratanya. Jadi inilah duit ni dia akan gunakan untuk penyelenggaraan sistem, untuk pengurusan sisa. Jadi daripada diperkenalkan tahun 2005 tu dia dah haramkan. 2005 lagi dia dah haramkan, dia kata tiada sisa makanan pergi ke pusat pelupusan. Jadi tak ada, semua kena buat sendirilah apa semua kan. Jadi lepas tu 2013 dia adakan polisi pay as you throw. Bayar, buang bayar. Jadi daripada dulu 2002 tu dia cuma boleh buat recycling kita semula sisa makanan 2%, tapi hari ini Korea menjadi negara yang paling atas yang mengamalkan 98% kadar penggunaan semula. Okey, bila dia dah kumpulkan, dia akan tukar kepada baja, tukar kepada biogas, metana tadi tu diambil. 98% negara paling berjaya menyita semula sisa makanan dia. Sisa makanan dia untuk tidak dibawa ke pusat pelupusan. Mungkin 2% tu akan dibawa ke pusat pelupusan ataupun dibakar secara incinerator. Okey, kawan saya bercerita, dia kata kalau di sana kan nak deliver plastik, sisa makanan tu dia akan beli untuk dibawa tu dia akan beli satu plastik yang khas warna kuning. Dia cakap warna kuning, masukkan, ikat, lepas tu letaklah dekat tempat tu. Ataupun kalau dia ada tong yang RFID tu, dia akan buang terus dekat dalam tu. Okey. Dan yang kalau itu untuk di Korea tadi, kalau deliver food kan, ada kita panggil Grab kat sini kan, mereka di sana deliver dengan pinggan pinggan dengan sudu garpu sekali. Jadi dia kata lepas makan pulangkan balik, letak depan rumah, dia akan ambil semua. Tapi solid waste tu kita yang ada punya sisa makanan, kita yang tanggung. Kan betapa dia punya awareness, dan jujurnya tu pinggan dia pulang balik. Kita dapat tak pinggan masuk dalam rumah kita, ada tak keluar balik dekat rumah kan? Jadi mereka dia boleh keluar balik. Okey, kalau di Jepun tu pun daripada tahun 1971 dia telah melancarkan perang terhadap sisa ni. Sebab dia dah tahu negara dia ni padat, nanti tak ada tempat nak buang sampah. Tak ada tempat buang sampah, banyak nak kena buat incinerator, nak bakar kan. Jadi 1971 lagi dia dah cakap ada sisa ni, perang, jangan, kalau boleh jangan banyak sisa. Dan tahun 1990-an ni dia dah masukkan dalam TV, dia dah selalu iklankan dalam TV, jangan asingkan sisa, jangan buat sampah banyak-banyak, kita tak cukup tempat. Dia punya awareness dia tu, kesedaran kempen dia tu, dia masukkan banyak dekat dalam TV masa tu. Jadi saya pernah pergi Jepun, saya pernah pergi Korea. Di Jepun ni, dia punya tong sampah, dia punya vending machine lagi banyak daripada tong sampah. Setiap 100 meter jumpa vending machine. Vending machine macam-macam, keluar makanan, keluar CD, keluar air kopi, itu biasa kan. Tapi dia macam-macam vending machine dia keluar. Jadi tong sampah kurang. Jadi setiap kali makan ni tak jumpa masuk kocek, masuk handbag. Boleh kan buat macam tu. Kita pergi tempat orang, kita boleh buat macam tu. Jadi kalaulah kita buat macam ni juga di Malaysia, insya-Allah tak ada masalah. Bersih. Kurang kerja-kerja solid waste ni kan. Dan mereka juga dia sangat
menghargai makanan. Dia sangat menghargai makanan dan bagi dia dah jadi budaya, tak payah paksa-paksa. Dia dah jadi budaya bila mana makanan tu, bila kita makan tak habis di kedai ke apa, dia menganggap yang kita ni kurang adab. Anggapan dia terhadap kita kurang adab kerana tak habiskan makanan dia, tak sedap ke makanan dia prepare. Kan? Jadi nak tak nak kita memang kena habiskan, nak menunjukkan kita punya etika terhadap makanan. Dulu-dulu keluarga Jepun dari dulu, bila dia sediakan prepare makanan tu, dia akan sama-sama ingatkan, oh terima kasih, kalau kita baca bismillah, baca doa kan, terima kasih atas rezeki yang telah Allah turunkan. Tapi mereka siap lagi. Oh terima kasih kepada yang prepare makanan. Oh bangga ibu dia, mak dia, isteri dia sediakan makanan. Terima kasih kepada yang menyediakan makanan. Terima kasih kepada petani-petani yang menyediakan makanan, yang menanam, menternak. Terima kasih kepada haiwan-haiwan yang telah berkorban diri. Semua dia terima kasih dulu. Nak menunjukkan dia punya appreciation terhadap, penghargaan terhadap makanan yang dia nak makan kejap lagi ni. Jadi sebab tu dia susah sangat untuk habiskan makanan. Jadi itulah benda-benda ni di samping undang-undang, awareness tu kena jaga, kena buatlah. Dan kawan saya pun ada berkongsi 1 minit. Kawan saya ada berkongsi, dia kata masa dia duduk Jepun kan, kalau katalah dia ada hari ni keluar, sama juga macam kita, hari ni keluar sisa electrical, hari ni keluar sisa boleh bakar, sisa tak boleh bakar, sisa makanan. Dia ada hari dia untuk keluar tu, seminggu 2 kali untuk sisa makanan. Jadi kalau katalah dia ada satu tempat, nanti ada tempat pengumpulan dia, baru lori dia akan ambil pada tempat pengumpulan tu. Dia heran, dia duduk sana lama bila dia keluarkan sisa tu, satu hari tu dia tak asing sisa tu. Dia buang aja dalam plastik untuk sisa makanan lah, campur dengan benda lain. Sisa tu tak macam mana tidak diambil, tapi pengutip sisa tu tahu ini adalah sisa daripada rumah dia. Dipulangkan balik, dia tampal label, dia kata sila asingkan. Selagi tak asing dia tak nak ambil. Jadi orang pun alamak dah kena asing kan. Jadi dia pun mulalah membuat pengasingan. Kalau kata hari tu buang icebox, buang TV, tapi hari tu dia buang sisa makanan, yang tu kena denda. Jadi denda tu tetap seiring dengan awareness. Jadi itulah, dia kena selari dan dia kena semua secara menyeluruh daripada kecil sampailah ke besar. Itu je lah yang saya boleh kongsi untuk negara luar. Banyak sebenarnya yang boleh tengok dekat YouTube macam mana dia untuk mendapatkan inisiatif dan semangat supaya kita boleh mengitas semula, mengurangkan sisa makanan kita. Terima kasih Dr. Nora atas perkongsian. Sebagaimana saya pun, saya tak pernah pergi ke negara-negara luar yang disebut tadi, tapi berdasarkan apa yang saya sendiri, saya seorang penggemar juga, macam melihat drama-drama Korea, drama Jepun, even di dalam hiburan diorang pun mereka tetap macam meletakkan awareness macam ni, kesedaran macam ni. Setiap kali macam sebelum makan tu pun diorang akan macam appreciate orang-orang yang dah masak tu semua. Lepas tu cara diorang punya pengumpulan, lepas tu sisa makanan tu semua memang tak ada. Memang selalu macam scene tu akan diorang keluar sampah tu pun akan cuma macam buang yang benda yang recycle je dekat tempat kawasan perumahan. Jaranglah nampak yang sisa makanan diorang buang macam ni. Jadi soalan kita akan teruskan kepada sesi soal jawab daripada soalan yang peserta kita pada hari ini. Okey, kita daripada soalan saya mula daripada Kaibanis Interpret FB Live. Dia kata soalan betul macam ni, bagaimana sistem pengurusan di tapak pelupusan sampah? Adakah ada menggunakan sistem pemantauan untuk mengesan gas yang boleh terhasil? Macam mana untuk Cik Syarul boleh jawab untuk soalan ini? Sebenarnya bagi menjawab persoalan ini adalah berkenaan dengan
teknikal, perkara teknikal. Kalau teknikal, kita ada satu forum khas berkaitan dengan teknikal ni pada 30 hari bulan Mei bersama dengan pihak UTHM juga. Namun bagi menjawab persoalan tu, sebenarnya dari segi umumnya boleh saya katakan bahawa bagi tapak pelupusan sedia ada, contohnya di mana majoriti tapak pelupusan yang ada ni adalah merupakan dumping area. Kita panggil dia dumping tapak pelupusan ataupun tapak pembuangan sampah yang konvensional. Tetapi kalau kita sebut tapak pelupusan sanitary, ianya agak berbeza kerana tapak pelupusan sanitary ini adalah satu tapak yang mesra alam, di mana di bawah tapak pelupusan ini kita telah pasang beberapa piping, saluran pipe bagi mengekstrak air lelehan sampah untuk kita masukkan ke dalam sebuah tangki untuk dirawat di sana. Sama ada menggunakan kaedah anaerobik atau aerobik. Yang kedua, apabila sampah ini telah penuh, maka pipe tadi ataupun ada satu saluran, kita sebagai indikator, kita tahu berapa banyak gas yang terhasil daripada proses perebutan sampah. Biasanya tapak pelupusan ni bila dia sampai satu peringkat, dia ditutup, pipe tadi dia akan ekstrak gas yang terhasil daripada perebutan sampah tadi untuk kita pada peringkat awal kita terpaksa flare, kita bakar dia. Kerana daripada gas metanan tadi, kita nak kurangkan kesan pemanasan global, kita kena tukar dia jadi karbon. Jadi kita kena flare dia. Tetapi bila sampai satu peringkat lagi, bila tapak pelupusan ini telah penuh sepenuhnya dan lebih banyak gas yang terhasil daripada proses perebutan sampah, barulah gas ini tadi boleh digunakan untuk tujuan komersial. Jadi ini mengambil masa yang sangat lama. Saya ambil contoh satu tapak pelupusan, contohnya di tapak pelupusan sanitary Silong. Di mana tapak pelupusan sanitary Silong ini adalah tapak pelupusan sanitary yang terawal di Malaysia, yang mana dia melibatkan 13 buah sel. Kerana tapak pelupusan ini dia kena bagi kepada 13 buah sel, yang mana setiap sel tu dibuka mengikut keperluannya. Contohnya pada tahun 2004 ketika mula-mula dibuka, kita buka sel yang pertama. Apabila tiba satu peringkat, pada 5 tahun seterusnya kita terpaksa tutup dan buka sel yang baru. Begitulah seterusnya sampai sekarang ini kita telah mencapai sel yang ke-6 daripada 13 buah sel. Maknanya kita ada lagi beberapa sel yang kita boleh gunakan untuk menampung sampah yang ada di kawasan Johor Bahru dan sekitarnya. Jadi bila menyebut tentang gas tadi, memang kita ada bahagian teknikal yang menguruskan penghasilan gas daripada tapak pelupusan tadi. Harap itu dapat menjawab persoalan yang bertanya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita teruskan kepada soalan daripada Lin Wei Fai daripada Zumi. Pada pendapat saya rasa sekarang sampah ni semakin bertambah dan teruk sebab tong sampah tidak disediakan di merata-rata tempat. Sebagai contoh, saya dekat taman dan saya ingin buang botol air minuman, tapi tong sampah tu dekat tempat yang sangat jauh. Jadi ada kemungkinan besar saya akan buang je anywhere. Jika bilangan tong sampah recycle bin, bukan tong sampah biasa, recycle bin, dapat bertambah, saya rasa memang yakinlah sampah ini dapat dikurangkan kerana sudah dibuang ke tempat yang betul. Jadi adakah Encik Syarul ataupun Puan Nura rasa cara ini efektif ataupun ada pandangan lain? Okey, untuk makluman sebenarnya bagi kawasan-kawasan yang melibatkan di kawasan PBT, pihak berkuasa tempatan, bagi kawasan perumahan tak ada masalah. Biasanya di kawasan-kawasan perumahan kita dah edarkan tong sampah brooder 120 liter di setiap rumah. Kalau ada lagi masih yang belum ada tong tu, bolehlah mohon kepada pihak SWM dengan membawa bil telefon, bil elektrik ataupun bil air untuk dikemukakan sebagai bukti, dan juga kad pengenalan untuk memohon tong sampah brooder secara percuma. Kita tak kenakan bayaran apa-apa. Itu apa yang kita berikan kepada publik. Yang keduanya, bagi kawasan-kawasan rekreasi
biasanya di kawasan-kawasan rekreasi ada setengah kawasan rekreasi yang memang kita sediakan tong. Sepatutnya memang ada tong di kawasan rekreasi. Tetapi kalau di kawasan taman-taman perumahan, biasanya kita tidak ada tong khas untuk kawasan tersebut kerana masing-masing rumah ada tong sampah, jadi tak perlu tong di kawasan taman rekreasi. Kecuali di tempat-tempat awam sahaja yang ada yang boleh kita sediakan tong sampah. Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat keperluan, masyarakat perlukan tong sampah tu, mereka boleh memohon kepada pihak SWM ataupun pihak berkuasa untuk menyediakan tong sampah. Satu lagi saya nak beritahu ialah apabila kita nak buang sampah ni, kita kena cari tong. Bukan kita kena buang macam tu saja, kita kena cari di mana lokasi tong ni. Kalau orang Jepun, kalau saya sebut sehalus-halus, sekecil-kecil sampah tu dia sanggup simpan dalam poket dia. Dia tak nak buang begitu. Hatta kalau habuk rokok, saya pernah kawan saya cerita dia balik daripada Jepun, orang yang isap rokok ni, di tengah padang yang luas ni, dia bukan buang habuk rokok begitu saja. Mereka simpan dalam tapak tangan ni, bawa pergi cari tong sampah. Ataupun kulit gula-gula tu digulung-gulung-gulung, dia masuk dalam kocik, lepas tu cari tong sampah, dah jumpa baru buang. Ini masyarakat yang kita nak lahirkan di Malaysia ni. Kita nak jadikan masyarakat kita supaya mereka lebih peka dengan persekitaran. Jadi kita kena cari alternatif. Bagaimana kita nak buang sampah? Kalau kita dah minum, kita pastikan botol yang kita guna tu adakah boleh digitas semula ataupun adakah dibuang begitu saja. Itu kita kena ambil tahu. Terima kasih. Saya ada nak tambah sikit yang Syarul tanya bagi tahu tadi. Betul. Maknanya jika katalah kita itulah kesedaran kan, kesedaran kita tu sebenarnya yang datang penting. Sebab kesedaran ni saya pendapat saya lah, saya rasa kesedaran ni tidak berkaitan, dia tak semestinya tinggi dia punya level pendidikan dia, tinggi dia punya kesedaran dia. Dan kesedarannya juga dia ikut dia tidak bergantung sangat pada umur. Ya. Tapi of course lah kalau umur lagi tinggi, lagi banyak dia tahu, mungkin lagi banyak dia mempelajari, dia mengetahui dan dia akan kesedaran dia lagi tinggi. Jadi kalau katalah dalam kes begitu, saya setuju tadi, sekecil-kecil sampah bawalah balik, simpanlah dulu dalam kereta, tak perlu nak simpan dekat luar, nak buang dekat luar, simpan dulu dalam kereta. Tak apa, kereta kita tak ada orang nampak, balik nanti kita buang masuk dalam tong sampah kita kan. Lagi satu apa yang saya praktikkan, tempat saya pun, saya duduk taman, saya tak ada tempat, di taman saya tak ada tempat recycling. Tak ada kotak recycling pun. Jadi apa yang saya buat dalam rumah saya, seminggu sekali kita akan bungkuskan balik dalam rumah saya tu, tin-tin semua saya dah bersihkan. Saya bersihkan saya cabut dia punya label, saya basuh, saya keringkan, botol-botol tu semua saya masuk dekat dalam satu bekas, kotak dan yang lain-lain. Dan saya bungkus, saya letak je tepi kalau rumah saya ni domestik punya yang lain-lain ni letak di sebelah kiri, jadi saya akan letak sebelah kanan. Nanti hari Ahad lori lain yang akan datang untuk ambil semua saya punya sisa pengasingan yang saya dah asing tadi. Jadi kita nak buat tu tak perlu ada satu bakul satu tong sampah khas pun. Kalau ada lagi bagus, tapi kalau tak ada, kita masih boleh buat macam tu sebab ada servis yang akan ambil ni. Kalau di kampung-kampung tak ada servis sampai, jadi boleh asingkan dan cari tempat kat mana nak jual. Kurang-kurang boleh dapat duit. Di samping selamat kalam sekitar boleh dapat duit. Macam tu. Okay. Terima kasih Dr. Nora. Jadi soalan yang seterusnya yang kita bincangkan kalau dapat lihat di chat box. Soalan yang dibincangkan iaitu soalan ini saya rasa ditujukan untuk Encik Syarul. Kerana dumping station yang terdapat di Batu Pahat di mana ya? Dan agensi mana yang menguruskan sampah di Batu Pahat? Mesti orang Batu Pahat itu Kai Banis dari grup WhatsApp untuk Forum Environmentalists ini. Terima kasih yang bertanya soalan. Soalan agak menarik. Sebenarnya kita ada satu masalah tapak putusan di Batu Pahat. Kerana dulu ada beberapa tapak putusan yang kita dah wujudkan di Batu Pahat, tapi sebenarnya telah penuh dan kita terpaksa
buang di sebelum ni di ladang CEP Renggam yang agak jauh kedudukannya daripada Batu Pahat. Tetapi setelah ladang CEP ditutup, kita terpaksa hantar sampai ke Silong. Jadi sampah-sampah ni kita terpaksa angkut sampai ke sana untuk kita lupuskan. Jadi bagi orang Batu Pahat harap bersabar kerana menurut pihak SW Corp ada sebuah tapak perusahaan sanitary yang akan diwujudkan di Batu Pahat ni, terletak di Bukit Payung. InsyaAllah dalam masih lagi dalam proses pembinaan. Tak lama lagi kita harap ia dapat dioperasikan secepat mungkin lah bagi mengatasi masalah sampah di kawasan Batu Pahat ni. Jadi kita tak perlu lagi hantar jauh-jauh, hantar sampai ke Silong. Jadi bagi penduduk Batu Pahat, mereka tak perlu risau kerana ini adalah tapak sanitary. Seperti mana yang saya sebut tadi, tapak sanitary adalah tapak yang mesra alam. Ada orang tak suka duduk di tapak perusahaan. Mereka bimbang akan mendapat kesan daripada pembuangan sampah tadi, maka akan menjejaskan kesihatan dan sebagainya. Tetapi tapak perusahaan sanitary seperti saya bagi jaminan, seperti mana yang ada di Silong, kita dapat lihat tapak ini sangat sesuai yang digunakan di Malaysia. Dan sebenarnya selain daripada tapak perusahaan, kerajaan juga sedang menimbangkan untuk mewujudkan beberapa teknologi bagi melumpuhkan sisa pekerja. Contohnya penggunaan incinerator. Tapi seperti mana yang semua sedia maklum bahawa incinerator adalah satu teknologi yang sangat mahal, yang mana dulu sebelum ni kita pernah cadangkan kepada kerajaan, tapi harganya sangat mahal. Kita terpaksa membelanjakan lebih kurang 1.5 bilion untuk mewujudkan sebuah incinerator. Incinerator adalah loji pembakaran sampah. Daripada hasil pembakaran sampah tu kita boleh hasilkan tenaga elektrik. Jadi tenaga elektrik yang dihasilkan tadi boleh dimanfaatkan oleh penduduk sebagai sumber tenaga. Terima kasih. Jadi harap bersama kepada orang Batu Pahat. Terima kasih Encik Syarul untuk jawapan tadi. Soalan yang seterusnya adalah daripada Kaibanis Interpret daripada FB Live. Saya rasa ini untuk soalan ditujukan kepada Dr. Nora. Di UTHM, makmal manakah yang ada uji kaji atau ada peralatan yang boleh mengesan ataupun menghasilkan sistem kejap. Sebentar, maaf. Yang boleh menghasilkan gas seperti amonia, meten dan karbon sulfide. Okey. Untuk di UTHM ni kan, peralatan yang boleh mengesan dia adalah peralatan tu sama ada kita tangkap, capture capture gas tu. Saya tak pasti untuk tujuan apa, untuk tujuan uji kaji saja ke ataupun nak tahu di tempat dia punya pelupusan tu gas apa yang keluar. Jadi ni memerlukan kita pakai gas detector, pengesan tu. Jadi bila pengesan tu untuk di fakulti saya minta maaf lah tak ada, tapi mungkin kita boleh rujuk kepada fakulti fakulti awam FKAP. Tapi macam mana pun saya tak pasti lagi gas apa, amonia, meten dan carbon sulfide. Jadi setakat yang saya tahu di fakulti di makmal saya tiada untuk mengesan ni, kecuali kalau kita boleh masukkan dalam balang dan kita boleh tangkap gas ni keluar dan kita boleh uji sama ada dimasukkan dalam gas kromatografi mass spec ataupun GCMS ni untuk kita tengok berapakah kepekatan yang keluar ataupun gas apa yang kita boleh detect keluar daripada benda tu. Jadi kalau untuk yang ni mungkin boleh ada lanjutan punya perbincangan personal dengan saya, nanti saya boleh ajukan kepada mereka yang bertepatan. Mungkin boleh rujuk pada organizer dan organizer boleh bagi nombor telefon. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nora. Jadi soalan yang seterusnya daripada Lee Fan.
Selamat pagi, saya ada satu soalan. Isu tentang buffet tadi, sebentar tadi. Mereka tak boleh nak jangkakan makanan yang tepat sebab tu mereka akan prepare makanan yang banyak. Jadi kalau kita sediakan satu corner ataupun satu pusat, jadi kita package macam kita packkan semua makanan sisa-sisa tadi dan biarkan kepada agensi-agensi yang menguruskan kepada anjing-anjing liar yang berada di Malaysia. Mereka collect dan beri kepada sisa makanan ini kepada anjing-anjing liar yang terbiar di jalan-jalanan. Adakah ini satu cara yang efektif untuk sisa-sisa makanan, untuk menguruskan sisa makanan? Saya boleh teruskan untuk Cik Syara atau Dr. Nora? Sebab saya sebut hotel tadi ya. Jadi apa yang saya tahu, hotel ni dia duduk dalam setiap negeri kan. Jadi mereka tertakluk kepada peraturan dalam negeri, peraturan negeri masing-masing lah. Kalau di Johor dia tertakluk kepada PBT, cara mengutip ke apa semua tu mengikut negeri masing-masing. Jadi apa yang saya dapat tahu, ada antara hotel-hotel di Malaysia, setakat yang saya tahu daripada input hotel-hotel ni, mereka tak ada lagi pun mekanisme kata bekerjasama ataupun semua PBT ni kontak semua hotel-hotel, okey sisa semua hantar pada dia, dikumpulkan, tiada. Tak ada yang macam tu. Jadi kebanyakan mereka yang ada kesedaran ni dia akan ada inisiatif sendiri, sama ada lepas makan sisa, of course sebab tu bila nak buat langkah pertama, bila nak buat ni dia kena ada reservation kan. Reservation melainkan selain daripada walk-in terus tadi tu. Jadi inisiatif mereka sendiri, mereka akan bungkus bagi orang ataupun dia nak bagi pada haiwan liar kan. Ada yang dibungkus bagi orang gelandangan ke, yang elok lah, bukan yang tinggal sisa tu nak bagi gelandangan, tapi yang sisa tu masih boleh diberi pada haiwan-haiwan ke apa. Tapi nak kena ingat lah bahawa benda-benda ni pun bukan kita boleh main buang macam tu, nanti kan dia ada cipta satu lagi masalah lain kan. Anjing liar datang banyak-banyak, kebersihan, tulang tinggal apa semua kan. Jadi saya syorkan supaya mereka boleh bekerjasama, cari NGO yang sesuai dengan di tempat mereka, dan mereka boleh bekerjasama di manakah dia nak menyalurkan, sama ada NGO tu nak salurkan pada haiwan ke, nak menyalurkan kepada orang-orang lain yang lebih memerlukan ke. Jadi setakat ni ia adalah inisiatif kepada hotel, tapi bagus juga jika dapatnya PBT ataupun mereka yang berautoriti ni supaya memandangkan hotel ni pun adalah satu antara pengeluar sisa yang dia mudah, dia boleh asingkan, dia boleh apa kan. Jadi boleh berbincang balik dan mengadakan satu polisi mungkin, mengatakan okey sisa boleh kita hantar ke sini. Sebab saya tahu SWC ada buat di Batu Pahat, dia ada buat kompos sendiri. Jadi kalau dia dapat collect ni adalah lebih senang kan, nak dapat sisa yang agak constant, agak konsisten dia punya kandungan ataupun jumlah. Jadi itu pendapat saya lah. Terima kasih Dr. Nora. Jadi soalan seterusnya, saya yakin ini soalan untuk Encik Syarul, kerana daripada Encik Muhammad Zamri, Taman Gombak. Bagaimana ahli panel melihat kutipan sampah di kawasan-kawasan perumahan ini daripada tiga soalan. Jadi aspek pertama iaitu jadual kutipan. Jarak antara satu kutipan dengan kutipan yang seterusnya. Jadi soalan yang kedua ialah kutipan di hadapan versus backlane dari sudut practicability. Dan soalan yang ketiga, perlukah disertakan dengan plastik bagi tong sampah persendirian atau sampah dibuang saja dalam tong sampah tanpa plastik sampah tu? Maksudnya buang je masuk dalam tong tu tanpa plastik. Okay, terima kasih yang bertanya soalan, Encik Rahman. Encik Zamri. Tentang jadual kutipan, kalau saya merujuk hanya pihak
di kawasan negeri Johor, bagi kawasan negeri Johor, Melaka dan Negeri Sembilan, sebenarnya pihak SWM menetapkan jadual mengikut kaedah 2+1, iaitu 2 kali kutipan sisa pepejal domestik dan 1 kali kutipan untuk kitar semula, sampah kebun dan sampah pukal. Jadi dalam tempoh seminggu itu ada 2 hari yang kita telah tetapkan dalam jadual bagi kutipan sisa domestik, sisa dapur kita. Contohnya hari Isnin dan hari Khamis. Manakala pada hari Sabtu kita buat kutipan untuk sampah pukal, sampah kebun ataupun recycle. Jadi jadual ini sebenarnya boleh dilihat di papan tanda ataupun di kawasan jalan masuk di taman-taman perumahan. Biasanya kita akan ada satu papan jadual perkhidmatan di mana publik boleh lihat jadual ni. Yang keduanya, mereka boleh telefon nombor hotline. Nombor hotline ada di setiap tong tong sampah yang kita edarkan di setiap kawasan perumahan. Biasanya nombor 1800 887472. Jadi nombor itu sebenarnya kita boleh hubungi untuk kita membuat aduan sekiranya sampah kita tak angkat ataupun kita ada masalah dari segi kutipan sampah ni. Contohnya sampah kita terlalu banyak, jadi kita minta operasi SWM untuk mengambil sampah ni, mengangkut sampah. Contohnya cantasan pokok, kita tak boleh gunakan kompakter, kita kena gunakan lori khas untuk mengambil ataupun mengangkat sampah-sampah kebun. Kita kena gunakan lori khas untuk mengutip barang-barang recycle. Tetapi sampah ini perlu dikeluarkan mengikut jadual yang ditetapkan supaya sampah-sampah ini tidak bersepah pada waktu tiada jadual, bukan jadualnya. Jadi sebab itu kita kena tahu jadualnya. Kalau setiap hari Isnin lori kita akan lalu di kawasan tu, maka keluarkanlah pada hari yang dijadualkan itu supaya sampah kita tidak melambak ataupun berlebihan ketika waktu kutipan. Okey, itu tentang jadual. Manakala lori-lori yang kita buat kutipan ni, kompakter-kompakter ni kita lah pasang dengan GPS. Jadi setiap laluan tu kita tahu di mana dia lalu, bagaimana dia buat kutipan, di mana dia berhenti, bagaimana dia menghabiskan jadual laluan. Itu yang kita pantau. Jadi kita senang memudahkan SWM untuk kita memastikan kutipan sampah mengikut jadual. Okey, tentang soalan yang kedua, kutipan sama ada di hadapan atau di backlane, dari sudut practicability-nya, mungkin kita boleh lihat dari sudut jalan ataupun laluan yang sepatutnya kita haskan untuk kutipan sampah. Ada kawasan yang tak ada backlane. Ada setengah kawasan tong sampahnya di depan. Ada setengah kawasan yang sesuai tongnya di belakang. Itu adalah berdasarkan kepada bentuk reka bentuk taman di satu-satu kawasan. Dia bergantung pada flexibility ataupun kesesuaian lori itu untuk lalu. Yang penting sekali ialah lori itu tidak ada halangan. Kadang-kadang orang letak kenderaan di belakang, jadi lorong-lorong belakang ni, dia menyusahkan lori untuk masuk dan mengangkat sampah. Ini yang kita berlaku. Dia akan melambatkan lagi proses kutipan sampah dan juga ada setengahnya mereka tidak menggunakan tong sampah yang disediakan. Kita dah hadirkan tong sampah tapi mereka masih lagi gunakan tong sampah yang tidak sesuai. Kerana apa? Kerana kompakter yang kita gunakan untuk mengangkut sampah tu, kenderaan ini telah dilengkapi dengan lifter yang semi auto yang boleh mengangkat dengan sendirinya tanpa menggunakan tangan. Jadi kita tak benarkan langsung pekerja kita pegang tong sampah, mengambil sampah tu buang dalam tong sampah. Sebab itu pentingnya kita faham dari segi perjalanan ataupun proses kutipan sampah ni. Yang ketiga berkenaan dengan perlu tak disediakan dengan plastik tong sampah secara bersendirian atau dibuang begitu saja dalam tong sampah. Saya nak maklumkan di sini bahawa penggunaan beg plastik sampah masih lagi praktikal. Cuma apakah jenis beg plastik sampah yang boleh ataupun yang sesuai digunakan? Cuba kita lihat. Kalau kita ambil satu beg plastik sampah yang warna hitam yang biasa yang kita buang tu. Apa yang kita buang? Kita masukkan semua sisa makanan kan dalam tu. Tetapi apa yang berlaku di tapak pengurusan sampah kita?
sebenarnya apa yang ada dalam beg plastik sampah tu kekal sampai bila-bila, kerana tekstur ataupun material yang kita gunakan, plastik lagi sangat tebal dan dia melambatkan proses penguraian sampah. Dan bila berlaku perkara ni, dia akan meningkatkan dari segi kapasiti ataupun jumlah sampah yang kita kumpul di tapak penyimpan sampah. Kalau kita gunakan beg plastik biodegradable ataupun biodegradasi, beg plastik yang mudah hancur, yang mana dalam beg plastik ni sebenarnya kandungannya bercampur dengan bahan organik seperti ubi kayu ataupun togul jagung. Jadi beg plastik ni dia mudah urai, bila kena hujan dia akan hancur. Bila dia hancur, apa yang ada dalam beg plastik itu akan terurai dengan sendirinya secara biologi. Itu yang kita kena faham. Sebab itu kalau kita nak gunakan beg plastik, gunakan beg plastik biodegradable. Itu yang kita sarankan kepada publik lah untuk buang sampah. Sebaik-baiknya lah gunakan beg plastik. Kalau dibuang begitu saja, bukan tak boleh, tapi tak sebab kita nak buang dengan sisa. Sebab makanan kita ni di Malaysia hampir 95% mengandungi air. Itu belum campur air hujan lagi. Kalau tong kita tak tutup dengan air hujan kali masuk dalam tong sampah, dengan air hujan tu masukkan dalam lori. Memang dalam lori kita ada special tank yang boleh menampung air sampah tu. Tapi kalau sampah kita tak banyak, air lagi banyak daripada tank tu, dia akan menyebabkan apa ni? Corrosion pada kenderaan tu. Jadi kita tak boleh gunakan untuk jangka masa yang panjang lah. Itu sebabnya kita kena gunakan beg plastik. Sekian. Terima kasih. Jadi soalan yang kami dapat daripada Nafratiti Naziha. Nafratiti Naziha daripada Zoom ni. Assalamualaikum, saya ada satu soalan pada pendapat panel. Adakah cara composting merupakan satu kaedah yang terbaik untuk menangani masalah berkaitan sisa makanan daripada rumah? Dan seperti yang dibincangkan tadi, terdapat banyak kaedah composting yang boleh digunakan seperti penggunaan EM, effective microorganisms, cacing dan lain-lain. Sekiranya masalah sisa makanan dapat ditangani di rumah melalui kaedah composting, kaedah composting yang manakah paling sesuai untuk digunakan untuk menangani masalah ini daripada rumah? Terima kasih. Mungkin saya share sikit lah ya untuk kaedah composting ni tadi yang sesuai digunakan dalam rumah. Yang selalu SWM dan UTHM buat boleh diketuai oleh Dr. Eslina di FKAP, ramai lagi kawan-kawan saya pun di FTK, mereka banyak masuk-masuk kampung ke ataupun buat program kesedaran ni, dia buat secara kompos yang campur ada tanah, ada habuk kayu, ada sekam padi, dia ada buat dia punya larutan campur tapai. Jadi yang tu itu sebagai base kompos dia. Lepas tu kita biarkan 2 minggu. Dia ada cara-cara dia, boleh rujuk. Nanti kalau nak saya boleh sharekan daripada SWC kalau tak silap saya punya website. Jadi bila kita dah ni dan kita masukkan, bila dia dah matang kita masukkan sisa tu, jadi dia punya dia punya kuantiti tertentu. Katalah kita punya resepi tu untuk 500 gram, katalah anggarkan setiap hari 500 gram akan masuk kita punya tong sampah. Jadi bayangkan tong kompos yang kita buat tu, kalau dia boleh bertahan sampai 3 bulan. Bayangkan kalau 3 bulan, 90 hari kali dengan 500 gram, berapa kilogram kita dapat jimatkan. Sebab bila tiap kali kita masuk, kita buat kompos, hari ni masuk sisa, esok dah hilang. Dulu saya pun ada buat dan saya pun bagi bakul tu pada parent saya suruh dia buat. Jadi dapat menjimatkan lah. Dan kompos tu pula bila dah cukup 3 bulan, kita asingkan separuh, kita boleh letak dekat tanam-tanaman. Separuh lagi tu kita masukkan sekam padi, gaul-gaul balik, boleh teruskan proses. Jadi walaupun banyak EM ke ataupun ada banyak tadi Cik Syarul ada sebut black soldier fly, lalat lah, tapi itu lebih kepada skala besar. Sebab lalat kan kita nak buat lalat dia tu macam lalat ni tapi lalat dia hitam. Boleh tengok Google, nama dia black soldier fly, lalat askar hitam ni tadi. Jadi dia bukan dia yang makan, larva dia tu makan. Dia punya macam ulat-ulat kecil tu kan, makan. Masuk aja
dia punya macam piranha, ngak habis. Jadi tapi yang tu tak sesuai lah untuk dibuat dekat rumah. Kadang anak tengok kan, orang rumah tengok, ngeri pula tengok dia tergedik-gedik kat situ kan. Sebab lepas tu dia akan jadi lalat, rumah berlalat pula. Lalat dia tak aktif macam lalat rumah. Jadi apa yang saya boleh showkan untuk yang composting, boleh guna kompos biasa. Resepi dia nanti boleh dikongsikan. Terima kasih Dr. Nora. Jadi soalan yang seterusnya ditujukan kepada Encik Syahrul. Encik Syahrul sudah 19 tahun dalam industri. Adakah Encik Syahrul berpuas hati dengan program-program kesedaran alam sekitar yang dijalankan oleh SWM ataupun tidak? Dr. Nora pula bagaimana meyakinkan pelajar bahawa isu alam sekitar boleh diselamatkan, sedangkan isu alam sekitar setiap tahun tidak mencatatkan kadar penurunan? Boleh mulakan daripada Encik Syahrul untuk menjawab persoalan ini. Okay, bagi menjawab soalan ni, terima kasih. Sebenarnya kalau tanya saya, tidaklah, sebab benda ni perlu dilakukan secara berterusan. Kempen-kempen ni perlu dilaksanakan secara berterusan dan perlu dari segi kapasiti kita perlu tambahkan lagi penyertaan orang ramai ataupun publik dalam setiap kempen yang kita lakukan. Kerana apabila lebih ramai orang ataupun masyarakat terlibat dengan kempen-kempen kesedaran, maka peluang untuk kita mendedahkan masyarakat kepada langkah-langkah ataupun kaedah-kaedah yang sebenar, bagaimana kita nak melakukan kitar semula, bagaimana kita nak mengasingkan sampah di punca, bagaimana kita nak menguruskan sampah kita, itu semua adalah perkara yang perlu kita dedahkan kepada masyarakat. Jadi perlu dibuat secara berterusan. Kita tak boleh one off. Setiap program tu kita perlu lakukan sama ada melalui peringkat sekolah ataupun di peringkat universiti ataupun di peringkat awam, di peringkat komuniti. Kita kena adakan pelbagai program yang dibuat secara berterusan. Cuma tinggal lagi masalahnya ialah dari segi dalam situasi pandemik sekarang ni, kita terpaksa mengubah strategi kita untuk mendekatkan dengan masyarakat ni, kerana kaedah contohnya sebegini adalah lebih berkesan berbanding kita berjumpa face to face. Kita perlu sebenarnya jumpa face to face, secara berhadapan dengan masyarakat, kerana itu lebih efektif sebenarnya. Tetapi dalam keadaan yang sekarang ni kita terpaksa mengubah strategi kita, tapi yang penting matlamat kita mesti tercapai lah. Itu yang sepatutnya. Yang keduanya dari segi kutipan. Sebenarnya kita selain daripada melaksanakan kempen-kempen kesedaran, kita juga nak memantau dari segi kutipan bahan kita semula yang kita perolehi daripada hasil program-program yang kita laksanakan. Itu sebagai satu indikator keberkesanan suatu program yang kita laksanakan. Kita nak mengukur sejauh mana masyarakat kita melibatkan diri dalam program atau aktiviti kesedaran beginilah. Itulah antara beberapa perkara yang kita perlu tingkatkan lagi lah pada masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Soalan untuk Dr. Nora tadi, bagaimana doktor meyakinkan pelajar bahawa isu alam sekitar boleh diselamatkan, sedangkan isu alam sekitar setiap tahun tidak mencatatkan kadar penurunan, kecuali untuk COVID ini. Okey. Silakan. Terima kasih. Jadi alam sekitar yang saya nak cakap ni yang lebih kepada ni lah, dia banyak isu alam sekitar, tapi mungkin untuk tajuk kali ni untuk sistem makanan ke apa kan. Jadi untuk saya, sahabat-sahabat saya, sahabat akademik yang lain, pihak SWM macam tadilah, SWM, SWC semua dah, mana-mana NGO pun memang tak boleh jemu lah. Bila kita nak buat awareness tu, tak boleh ada perasaan jemu. Walaupun macam saya kan, saya ke kawan-kawan yang akademik ke, kita ni nak buat kerja tak boleh cakap kosong. Kurang-kurang kena buka artikel, kena buka jurnal. Bila buka jurnal, perasaan menakutkan tu sentiasa ada. Oh, tengok orang ni dah buat macam ni, panik. Orang dah buat macam ni, kita belum buat. Orang buat macam ni, kita belum buat. Patutnya buat macam ni, kita tak jalan. Tengok pencemaran dah sampai tahap macam ni. So, perkara-perkara tu selalu bermain dekat fikiran. Macam mana nak buat kan? Tapi disebabkan saya dan kawan-kawan ni mengajar kan. Bila mengajar tu tak boleh ada perasaan jemu, tak boleh ada perasaan panik macam ni. Jadi kita terus je sampaikan
tapi kita berharap supaya bukan hanya satu pihak daripada kita je menyampai, tapi kena ada bantuan dan sokongan daripada luar juga. Jika ada badan autoriti lain yang mendengar ni, supaya sama-sama menyokong usaha, dan yang mana mendengar ni sampaikanlah kepada keluarga supaya orang kata kalau tak banyak pun sikit-sikit bergerak dulu, kalau dapat bergerak banyak dan lagi besar lagi bagus. Jadi nak kata meyakinkan tu memang saya itu tugas, kena meyakinkan walaupun hati tu gundah gulana, tapi nak yakin tugas memang kena buat. Jadi saya yakin kalau benda ni dibuat secara bekerjasama, secara menyeluruh, dapat sokongan semua dan semua yang mendengar menyampaikan balik kepada ni dan memula pendidikan dari rumah, insya-Allah isu di Malaysia akan selesai satu hari nanti. Walaupun kita tak tahu berapa lama kan yang diambil, tapi saya berharap dan saya yakin benda ni boleh berkurang dan akhirnya kita mampu untuk melaksanakannya macam negara-negara maju yang lain. InsyaAllah semoga semua mengambil inisiatif untuk meneruskan kesedaran ini antara keluarga, rakan-rakan ataupun orang yang terdekat. Jadi soalan yang seterusnya untuk Dr. Hasina. Seperti kita tahu sekarang skincare dan kosmetik produk menjadi viral atau tumpuan dan ada yang mudah terpengaruh dengan membeli dan membuang produk skincare yang belum habis. Jadi bagaimana untuk kita dispose secara proper? Sebab setiap skincare produk mempunyai certain ingredients mereka. Soalan daripada Nur Afifi Raihan daripada Zoom. Ini soalan yang menarik juga bagi saya sebab sebenarnya bila skincare ni kan dia ada peraturan lain sebab dia skincare macam makanan walaupun namanya bahan kimia tapi dia adalah food ni, dia ada bawah peraturan lain, tapi saya tak ingat nak menyatakan dia tu tergolong dalam apa, tapi contoh chemical yang boleh dimakan, asid ascorbic ke semua, dia tak masuk dalam buangan terjadual tapi dia masuk dalam food punya peraturan. Dia punya peraturan-peraturan dia sendiri. Jadi kalau skincare ni kan kalau setakat kita guna jadi bekas itu ke yang lebihan tu biasanya kita akan masuk ke dalam domestik juga. Jadi untuk yang kes-kes begini kalau kilang ke besar ke apa mungkin dia boleh hantar kepada, kalau dia kenal pasti benda tu dia tak nak pakai, dia ada mengandungi contoh mercury, hidroquinone lah, benda-benda yang lain tu, tapi hidroquinone tak termasuk dekat dalam buangan terjadual. Jadinya yang ni pun sebenarnya saya personally kalau untuk domestik tak ke mana lah, kalau domestik akan terus kepada sisa domestik yang biasa, yang pergi ke tapak pelupusan tu, tapi itu dia punya krim-krim dia punya semua kan, tapi bekas-bekas dia tu bekas-bekas dia kita masih boleh korek, boleh basuh dan boleh recycle sebab bekas-bekas itu adalah bekas yang boleh kita semula kebanyakannya tu. Jadi yang buang tu cuma tinggal dia punya krim-krim je lah. Jangan pula flush dekat dalam wastewater, dalam tandas kan, nanti dia akan create another problem yang lain. Jadi kalau mungkin ada penambahan daripada Encik Syahrul, ada masalah pernah jumpa pembuangan yang agak banyak yang boleh mendatangkan impact sebab kuantiti, mungkin boleh dikongsikan. Berkenaan dengan soalan ni saya rasa saya tak ada apa pun tambahan, cuma saya nak maklumkan bahawa setakat ni tentang kosmetik produk ni adalah satu sama ada dia boleh diklasifikasikan sebagai produk perubatan ataupun medical, sama ada perlu tak dilupuskan dengan cara klinikal. Saya tidak dapat pastikan kerana bergantung pada bahan kimia yang digunakan dalam bahan-bahan tersebut. Itu saya rasa ini perlu rujuk pada yang pakar lah dalam bidang ni. Ya, okey. Seperti yang saya tahu pun untuk skincare
Kadang-kadang ada yang drugstore, diorang terima macam bekas-bekas tu untuk recycle di tempat diorang dan akan diberi voucher secara untuk digunakan lah di dalam tempat mereka. Jadi saya rasa, dan untuk soalan yang terakhir daripada soalan grup kumpulan WhatsApp daripada Cikgu Marni dari Batu Pahat. Maaf, saya ingin bertanyakan dua soalan berkenaan penguatkuasaan undang-undang berkenaan sisa pepejal. Seperti yang kita sedia maklum, isu sampah tidak pernah lekang dari perdebatan semua pihak. Namun saban hari, isu sampah yang dibuang merata-rata tempat masih tiada penghujung. Contohnya sampah-sampah di kawasan perniagaan sama ada dalam premis atau luar premis. Persoalannya, adakah pihak berkuasa tempatan dan pihak bertanggungjawab akan menyediakan satu jawatan kuasa khas untuk jalankan pemantauan di sekitar kawasan perniagaan? Apakah alternatif pihak berkuasa tempatan untuk menghalang sampah dibuang merata-rata di kawasan perniagaan? Terima kasih. Silakan Cik Syarul. Untuk menjawab tentang penguatkuasaan ini, saya lebih mengesyorkan supaya perkara ini dirujuk pada pihak SW Corp kerana mereka lah yang dibertanggungjawabkan untuk menguatkuasakan undang-undang dan peraturan, termasuk juga PBT. PBT masih lagi ada undang-undang yang digunakan pakai untuk yang berkaitan dengan pembuangan sampah secara tidak terkawal. Cuma saya nak ingatkan bahawa di peringkat SW Corp sebenarnya mereka ada penguatkuasa yang menjalankan tugas memantau dan memastikan tahap kebersihan sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik. Sebab itu mereka sentiasa menjalankan rondaan di kawasan-kawasan perumahan, di taman-taman perumahan, di rumah-rumah kedai. Mereka biasanya akan mengeluarkan kompaun kepada mereka yang didapati bersalah melanggar peraturan dan sama ada mereka membuang secara haram. Terutamanya di kawasan-kawasan yang saya rasa yang sebelum ini mengikut rekod adalah kawasan-kawasan yang mana terdapatnya pekerja-pekerja asing yang tinggal di kawasan premis ni. Mereka suka membuang sampah begitu saja. Mereka hanya mencampakkan sampah dari kawasan premis tanpa masukkan dalam tong sampah. Ini adalah satu kes-kes yang antara yang selalunya yang kita dapati di kawasan rumah kedai ya. Sebenarnya kita ada bekalkan juga untuk rumah kedai. Semua rumah kedai dibekalkan dengan tong sampah. Jadi tidak ada alasan untuk mereka tidak membuang dalam tong sampah. Sebab itu kita selalu jalankan kempen buang sampah dalam tong sampah, buang sampah dalam tong sampah atau asingkan sampah di peringkat awal supaya kita nak memastikan sampah-sampah ini sentiasa teratur dan mudah untuk kita mengendalikan sampah-sampah ni. Itu yang saya ingin syorkanlah. Dan kesedaran juga sangat pentinglah di sini kerana masyarakat ni kita kena faham. Kita ada masyarakat yang pelbagai, ada dari kalangan pekerja-pekerja asing, mereka juga perlu diberi pendedahan. Mereka juga diberikan kesedaran supaya mereka tidak membuang sampah merata-rata tempat. Jadi mereka perlu ada jurucakap ataupun mereka kena ada satu orang tengah untuk menyampaikan maklumat ni kepada pekerja-pekerja asing seperti itulah. Terima kasih. Terima kasih Encik Syarul untuk menjawab soalan yang terakhir yang kita dibincangkan pada sesi soal jawab pada hari ini. Jadi nampaknya masa menceburui kita. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, akar keladi melilit selasih tumbuh di hujung taman. Kalungan budi, junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Nampaknya sampai di sini sahaja dapat kita bersama dalam program kita ini. Saya dari ahli jawatan kuasa pelaksana iaitu Group Envirolicious ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada kedua orang panel kita iaitu Encik Syarul dan Dr. Nora yang telah merungkai dan mengupas secara jelas bagaimana untuk menguruskan sisa makanan dengan cara yang betul. Jadi semoga ilmu yang dikongsikan dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Majlis dengan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Syarul dan Dr. Nora kerana sudi hadir pada program kita hari ini. Terima kasih juga kepada tetamu jemputan dan semua staf yang telah terlibat secara langsung atau tidak langsung serta semua pelajar yang telah hadir dan menjayakan program ini. Saya juga menjadi wakil ingin memohon maaf sekiranya terdapat salah silap
salah bicara kata dan apa-apa yang terkurang dalam sepanjang program ini berlangsung. Jadi sebelum saya menghabiskan apa yang dibicarakan hari ini, diminta untuk semua hadirin membuka kamera untuk sesi fotografi. Jadi mohon hadirin sekalian bersedia untuk sesi fotografi.